لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini menyambung pendidikan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, termasuk bab baru, iaitu ketenangan jiwa. Masuk tajuk kecil, tidak ada ketenangan sekiranya tidak ada iman. Tidak diragui lagi bahawa ketenangan jiwa menjadi sumber pertama untuk memperoleh hidup yang bahagia. Tetapi bagaimanakah jalan untuk mencapai ketenangan kalau ia bukannya sesuatu yang dapat dihasilkan oleh kecerdasan dan pengetahuan, bukan oleh kesihatan dan kekuatan, bukan oleh harta dan kekayaan, bukan dengan kuah dan kemasyhuran, dan bukan pula dengan berbagai kesenangan kepedaan. Dengan tegas dapat dijawab bahawa ketenangan jiwa itu hanyalah satu sahaja sumbernya dan tidak ada duanya, iaitulah beriman dengan Allah dan hari akhirat. Iaitu dengan keimanan yang benar dan mendalam, tidak dicampuri dengan ragu-ragu dan kepalsuan. Itu selain disebut sini tentang tajuk ketenangan jiwa. Sebelum ini kita bincang tajuk tentang hidup yang bahagia. Hari ini kita bincang tajuk tentang jiwa yang tenang. Bagaimanakah nak dapat ketenangan jiwa? Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan di sini bahawa banyak cara dilakukan oleh manusia untuk mencari ketenangan. Ada yang orang mungkin pergi melancong untuk dapat ketenangan. Ada orang mungkin datang ke masjid, datang ke surau, baca Al-Quran. Banyak cara manusia cari ketenangan. Begitu juga dikatakan bahawa ketenangan itu tidaklah sesuatu yang dihasilkan oleh kecerdasan dan pengetahuan. Maknanya Dr. Yusuf Qaradawi sebut di sini bahawa bukan bila kita jadi makin banyak ilmu, kita makin banyak tenang. Makin kita ada qualification yang tinggi, kita akan jadi tenang. Tidak datang macam itu. Sebab ia bukan satu keputusan otak, bukan satu peranan daripada akal. Begitu juga dia kata bahawa ketenangan itu tidak datang kerana mempunyai harta dan kekayaan. Kekayaan tak boleh jamin orang itu tenang. Harta yang banyak, saham-saham yang pelbagai, adakah dia tenang? Itu pun juga bukanlah satu unsur yang memberikan ketenangan. Dan ketenangan juga bukan sesuatu yang didapati secara tuah ataupun nasib, dan bukan pula oleh harta-harta lain yang dimiliki sekelilingnya. Jadi bagaimanakah dapat ketenangan? Kata Dr. Yusuf Qaradawi, ketenangan itu satu sahaja sumbernya, iaitu amanah billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Biasa kita akan jumpa ayat ini berkali-kali dalam Quran, iaitu Tuhan menggandingkan amanah billah wal yawmil akhir, menggandingkan di antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat. Kenapa diganding dua tu? Kenapa tak digandingkan dengan puasa, tak diganding dengan solat? Kenapa diganding dengan iman kepada Allah dan hari akhirat? Yang pertama ialah beriman pada Allah ni kena yakin, kena terima walaupun kita tidak dapat melihat Allah secara zatnya. Kita yakin bahawa Tuhan itu wujud, kita yakin bahawa Tuhan itu ada kemuliaan dan juga kebesarannya. Kita tak pernah jumpa Allah. Kita tak jumpa. Begitu juga dengan hari akhirat. Tak ada siapa-siapa lagi yang dah mati yang balik bagi tahu kita tentang kehidupan sesudah mati. Tak ada siapa pun. Kita hanya percaya dan beriman kepada apa yang telah dirakamkan oleh Al-Quran, apa yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka sesiapa yang benar-benar mempunyai keimanan, maka orang itulah yang akan mendapat ketenangan. Orang itulah yang akan mendapat sakinah. Tak ada kat dunia ni orang yang tak nak tenang. Semua nak tenang. Sehingga ada orang terpaksa makan ubat penenang nak bagi tenang, tekanan dan sebagainya. Terpaksa makan ubat. Ubat apa? Ubat bagi tenang. Tetapi ketenangan itu sebenarnya berada dalam satu tempat
yang meminta manusia untuk pergi rawat di situ, iaitulah yang dipanggil sebagai qalb, jiwa. Kat situlah duduk, bukannya dekat akal, bukan dekat otak, tapi duduk di dalam jiwa. Orang yang meyakini, mempercayai setiap ujian-ujian yang berlaku, qada dan qadar Allah, dia boleh terima dengan tenang. Dan bukan semua orang boleh terima sesuatu dengan tenang, tak semua. Ada orang yang peristiwa silam yang berlaku kepada dirinya, kepada keluarganya, masih lagi menghantuinya sampai dia mati. Hidupnya tidak ceria lagi, tak macam dulu lagi, tak nampak lagi senyuman pada wajahnya. Kenapa? Kerana dia duduk mengenangkan peristiwa-peristiwa lampau. Maka oleh sebab itu, Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan di sini bahawa tak ada dah sumber lain nak tenang melainkan amanah billah wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Perjalanan hidup ini telah memberikan pelajaran kepada kita bahawa kebanyakan orang yang dilamun keluh kesah, kesepitan dan kegoncangan batin, merasa sepi dan tidak mempunyai apa-apa, hanyalah orang-orang yang tidak memperoleh nikmat iman dan keyakinan. Hidup mereka tidak ada rasa dan perisa, hambar dan kosong, walaupun mereka dilingkungi kelazatan dan kemewahan. Baik, disebut di sini tentang manusia yang masih lagi merasakan jiwanya kosong, masih lagi merasakan dia itu kesunyian, walaupun dikelilingi kemewahan, walaupun memiliki harta dan kekayaan yang begitu banyak. Sebab faktor-faktor luaran tidak memberi kesan besar kepada faktor kejiwaan. Kita ni tuan-tuan, kita tak boleh duk letakkan faktor-faktor luar yang menyebabkan kita ni tak boleh jadi bahagia, tak jadi tenang. Faktor luar tu akan mempengaruhi, tetapi jangan letak dia di peringkat yang paling tinggi. Kalau kita nak tenang, kalau kita nak bahagia, kita kena usaha membetulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ketenangan dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi pernah sebut satu kenyataan ataupun satu ucapan. Dia kata ketenangan jiwa itu adalah hembusan daripada langit. Maksudnya apa? Siapa nak tenang, mintalah dengan Allah, usahalah, memohonlah kepadanya, ikutlah jalannya, InsyaAllah dia akan mencapai ketenangan. Walaupun mungkin pada pandangan manusia dia ni macam tak ada apa-apa pun, harta tak ada, kekayaan tak ada, tapi dalam jiwa dia tenang, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ya, dia taklah mungkin memiliki kemewahan, kekayaan yang begitu banyak, tapi hatinya tenang. Wajahnya kita nampak ketenangan. Kadang-kadang kita tengok orang alim ni, kita nampak pada wajahnya ketenangan. Tak ada apa, biasa je. Ya, tak ada apa-apa pun kekayaan pada pakaiannya, pada penampilannya, tapi kita nampak dia begitu jadi tenang. Ketenangan jiwa itu adalah hembusan dari langit, diturunkan ke dalam hati orang beriman dari penduduk bumi, supaya mereka berhati teguh dikala orang banyak mengalami kegoncangan. Mereka yakin ketika ramai orang penuh keraguan. Mereka sabar ketika ramai orang telah berkeluh kesah. Dan mereka berdada lapang ketika ramai orang telah cemas. Baik, kata Dr. Yusuf Qaradawi, iaitu ketenangan yang diharap-harapkan oleh manusia hanya boleh dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tak beriman ni, dia tak akan dapat ketenangan seperti mana yang dimiliki oleh orang beriman. Kenapa? Mungkin kita kata pelik juga. Ada banyak senaman-senaman di luar sana yang dilakukan untuk mendapatkan ketenangan. Banyak. Senaman yoganya, senaman ni bertafakurnya, macam-macam. Cari apa semua tu? Semua cari ketenangan. Tetapi hakikat ketenangan itu bukanlah daripada faktor-faktor luaran, tapi hakikat ketenangan itu adalah sesuatu yang datang di dalam jiwa manusia. Sebab manusia ni kalau dia tak kena uji, dia tak tahu dia boleh tenang ke tidak. Mana dia tahu? Tuhan uji dengan kesakitan, Tuhan uji dengan kehilangan orang yang disayangi, Tuhan uji dengan kehilangan harta benda, Tuhan uji dengan kehilangan kedudukan, pangkat dan sebagainya. Baru dia tahu dia boleh terima dengan tenang ke tidak. Ya, almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, satu hari dia sebut, dia kata esok bila mati semua habis. Orang tak panggil dah Datuk Seri, orang tak panggil dah Tuan Guru,
Orang tak panggil dah ustaz, semua orang tak panggil dah. Habis. Maknanya tinggal. Atas dunia ni tinggal. Ya. Esok mati dibaca talqin pun sebut nama ya. Tak ada lagi sebut yang berbahagia, tak lagi disebut tuanku, tak ada lagi disebut Datuk Seri, Tan Sri, semua tak ada. Malu masuk kubur dah, orang dah buang dah semua pangkat. Buang ambil dah. Tak ada dah. Pangkat, harta, gelaran, semua itu ditinggalkan. Sebab apa? Tak dibawa lah ke alam sana. Jadi dikatakan orang beriman ini nak tahu dia tenang ke tak tenang ni macam mana? Iaitu apabila dia diuji dengan pelbagai peristiwa, diuji dengan perkara-perkara yang dia tak sangka, ketika itu dia boleh sabar. Jadi kita ni tak tahu, kita ni tenang ke tak tenang, tak tahu, kena uji dulu. Uji dulu. Bahkan Allah memang akan uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan akan uji manusia itu dengan ujian yang macam mana? Dengan ujian yang pelbagai. Jadi maksudnya kita ni sentiasa akan diuji oleh Allah sampai kita mati. Petang ni ujian apa tak tahu, esok ujian apa tak tahu, lusa tak tahu apa. Kita kena pegang dengan ayat ni. Tuhan kata kami akan uji manusia itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, nak tengok siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Amal maknanya tindakan, perbuatan, penerimaan. Jadi kita kena uji, pasti Tuhan uji. Kita tak tahu ujian apa, mana tahu. Ada ujian kekayaan, ada ujian miskinan, ada kesihatan. Tak tahu, kita tak tahu. Tapi kita Tuhan bagi kita bersedia. Semua kena, kaya ke, miskin ke, tua ke, muda ke, lelaki ke, perempuan ke, sama sahaja di sisi Allah buat ujian. Tak siapa-siapa pun takkan mengatakan kenapa aku diuji macam ni. Takkan tak baca Quran. Tuhan dah kata kan, dia akan uji kita semua. Kenapa uji? Nak tengok siapa paling baik amal. Amal tu tuan sekalian, bila disebut amal ni makna apa? Keyakinan terhadap apa yang kita imani. Kita beriman tak dengan qada dan qadar? Kita ada tak sifat-sifat sabar? Jadi barulah kita tahu kita ni sebenarnya betul-betul ke yakin dengan apa yang Tuhan sebut, ataupun lidah dia cakap iman, ataupun tubuh badan dia buat bukti iman, tapi rupanya sarangnya adalah berada dalam jiwa. Bila Tuhan uji kita, tengok sabar ke tidak, redha ke tidak, baru kita tahu maka Tuhan akan uji kita. Itu adalah macam Allah sekalian. Pada 2 minggu lepas saya di penjara Kota Kinabalu. 3 hari saya di penjara Kota Kinabalu. Dalam sekarang sibuklah ke penjara-penjara seluruh Malaysia. Hari Isnin ni saya di penjara Jelebu dan Seremban, dan hari Rabu saya di penjara Puncak Alam dan ke Sungai Buloh. Jadi saya tahun ni sibuk masuk keluar penjara, tapi bukanlah panduan. Ini pada 2 minggu lepas saya di penjara Kota Kinabalu, dan saya diminta untuk masuk ke dalam sel untuk bagi tazkirah kepada bantuan. Ya. Di penjara Kota Kinabalu ada 2,000 lebih bantuan, sekitar 2,800. Iaitu bantuan lelaki 154, bantuan perempuan. Jadi sebelah-sebelah lah. Yang penjara wanitanya tu di Kota Kinabalu tu Henry Gendi. Jadi saya masuk juga penjara perempuan pun saya masuk, penjara lelaki pun saya masuk. Di Sabah ada 8 penjara. Ada 8 penjara, jadi saya masuk satu saja. Dan pada keesokannya semua pegawai-pegawai JAKIM seluruh penjara Sabah, saya bagi tazkirah untuk mereka, untuk program penjara. Jadi nak cerita sikit sekalian. Bila kita masuk ke dalam penjara ni, pertama kali lah saya dah pergi penjara Kajang, tapi tak dapat masuk sel itu sebab isu COVID. Jadi Kota Kinabalu adalah penjara pertama yang saya masuk ke dalam. Jadi bila masuk ni ada 11 bantuan terdiri daripada Daesh. Penjara Kota Kinabalu ada dia panggil bantuan yang ekstrim. Dekat Semenanjung di penjara Tapah. Penjara Tapah sini penjara tak ada, Tapah ada. Ada 11 orang bantuan Daesh ni terdiri daripada warga negara Filipin dan juga Indonesia. Tak ada bantuan Malaysia, tak ada Daesh. Jadi pihak penjara kata, Ustaz, buka soal jawab boleh tak? Marah penjara minta nak pukulkan dia orang juga. Saya kata okey je. Tapi bila saya masuk, pegawai keselamatan penjara tak benarkan.
Kata Ustaz, saya tak pernah. Kadang Ustaz tak soal jawab sebab nanti mempengaruhi bantuan-bantuan lain. Sebab 11 orang ni dia memang ekstrim. Ekstrim di sudut pemikiran dia, bahawa pada dia ustaz-ustaz ni semua tawabut. Semua ni tawabut, penakut, bukan perjuang Islam apa semua. Ya. Jadi pihak keselamatan tak benarkan, kata Ustaz. Nanti takut mempengaruhi bantuan-bantuan lain dengan soalan dia tanya. Bahkan Mufti Sabah ketika berdialog dengan 11 orang ni pun mereka tak nak terima. Dan mereka pun tak ikut imam. Di dalam penjara boleh semayang lah, ada surau. Lebih kurang daripada mimbar ni sampai ke belakang tu, sampai ke Muslimat. Lebih kurang ada surau. Dalam penjara ada surau. Alhamdulillah lah, bantuan-bantuan sekarang pun pakai surau panjang. Mereka pun boleh solat. Bahkan ada solat Jumaat di dalam penjara. Dah banyak berubah. Dah banyak berubah. Tak macam dulu, dah surau pendek dan sebagainya kan. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, yang 11 orang ni datang dengan digari dah tangannya. Sebab mereka tu ekstremis, letak di belakang lah digari tangan. Yang bantuan biasa duduk depan. Risau juga masuk. Sebab kita sekarang kat penjara ni, dia buat hal kacau kita. Tapi keliling surau tu ramai lah. Pegawai keselamatan dalam dan luar surau. Sebab bila musuh bagi kita segera pada bantuan ni secara terbuka ni, keselamatan dijaga. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut tentang ayat yang saya baca tadi. Dan saya beritahu kepada para bantuan, yang mana Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan uji manusia tu. Tuhan uji manusia. Ya, Tuhan telah menciptakan manusia, dia telah menciptakan kehidupan, kematian, dia telah menciptakan kehidupan untuk uji manusia siapa yang lebih baik amal. Jadi setiap orang Tuhan uji, sama ada yang berada di dalam tembok besi ataupun di luar tembok besi, semua Tuhan uji. Tak ada siapa pun tak kena uji. Tapi ujian itu bukanlah tanda kebencian Allah. Itu perkara yang paling penting kita kena ambil tahu. Bukan tanda benci, tapi ujian itu sebagai memberi peluang untuk manusia mengangkat kedudukannya di sisi Tuhan. Jadi ujian ini Tuhan nak bagi kita mampu tak untuk buat lonjakan naik satu level lagi. Apa levelnya? Levelnya itulah yang dia bagi sebagai mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok para rasul semua diuji. Nabi Ayub diuji dengan sakit, kesakitan yang lama. Ya, Nabi Yusuf masuk jaga. Dia minta masuk jaga. Saya pun beritahu kepada para penghuni penjara, Nabi Yusuf masuk jaga. Jadi masuk jaga itu bukanlah satu bentuk penghinaan. Sebab Nabi Yusuf masuk jaga, dia minta masuk jaga. Ya, bagaimana dia menerima ujian itu? Bahkan silap-silap duduk dalam penjara dia jadi lebih baik. Sebab apa? Duduk dalam penjara dia tak tengok perempuan, duduk penjara dia tak main WhatsApp, dia tak dihirati orang duduk dalam tu. Saya pun tak tahu bila saya dah masuk ke dalam penjara berjumpa dengan para bantuan, saya pun tanya, sebenarnya boleh saya tahu tak mereka duduk dalam penjara ni mereka buat apa? Rupanya dia di jam 8 pagi sampai 5 petang ada macam-macam program. Macam-macam program. Saya masuk penjara wanita, ada kelasnya, kelas rukun negaranya. Kalau penjara wanita tu ada doktor, ada cikgu daripada Kementerian Pelajaran Malaysia sebab dia ambil gini ya. Ada kelas mujahidnya, ada kelas Qurannya, ada kelas memasaknya sampai jam 5 petang. Lepas 5 petang masuk sel sampai pagi esok. Tak keluar dah tu, 5 petang tu tak keluar sel lah, duduk dalam sel lah. Sampai pagi esok pukul 8. Jadi maknanya 8.5 tu mereka ada macam-macam aktiviti. Tak adalah seperti yang saya bayangkan mereka 24 jam duduk dalam sel. Saya berbayang macam tu lah. Saya pun tak tahu. Bila dah pergi sana, rupanya sibuk lah. Maknanya pegawai-pegawai penjara ni sibuk. Sebab macam-macam benda nak buat. Macam-macam benda. Nak urus ni, nak urus tu. Bayang tu ada 2,000 bantuan. 2,000. Satu penjara 2,000. Penjara Gajah ada 4,000. Tak jauh lagi kita ada 4,000. Bukan senang nak mengurus manusia ni. Bukan senang. Jadi siapakah yang diuji? Dua golongan yang duduk dalam penjara diuji, yang menguruskan bantuan pun diuji. Dua-dua diuji. Jangan kita ingat, yang duduk dalam penjara je. Tak, yang duduk dalam penjara pun diuji. Sehingga mereka pun stres. Siapa yang stres? Yang menguruskan bantuan tu stres. Bantuan tak stres. Yang urus bantuan tu stres. Ketika saya pergi penjara wanita, tu ada tu Ustaz, macam-macam. Ada doktor dalam tu. Dia rupanya dalam penjara ni tuan-tuan sekalian, dia macam sebuah negara. Ada sebuah negara. Ada doktornya, ada JPN-nya, Jabatan Pendaftaran Negara.
ada Kementerian Kebajikan Masyarakat yang contohnya penjara wanita, ada yang melahirkan anak. Melahirkan anak tu dia boleh beli anak dia 3 tahun saja. Duduk dalam penjara dia boleh beli anak 3 tahun saja. Lepas 3 tahun anak tak boleh duduk penjara, kena keluar. Sama ada diambil oleh pihak keluarga. Kalau pihak keluarga tak ambil, maka JKM akan datang ambil. Masa tu dia bermasalah besar. Sebab nak berpisah dengan anak. Dia ada hukuman lagi, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun lagi, tapi anak tak ada duduk dengan dia. Masa lahir sampai 3 tahun saja. Jadi masa tu kerana ada pula orang daripada Jabatan Psikologi, bahagian psikologi datang bagi keterangan kepada banyaklah kerja Allah. Bila masukkan tu faham. Ya. Yang Daesh ni dah lama duduk dia tapi tak boleh ubah pemikiran dia. Ketika saya membaca beberapa potong ayat Quran, dia ada seorang ekstremis Daesh ni, dia seorang ni. Dia bawa Quran. Setiap kali kita sebut ayat Quran dia buka. Setiap kali kita sebut ayat Quran dia buka. Jadi kata pihak keselamatan penjara, kata ustaz, ni budak ni bahaya ni dia. Dia tafsir Quran ke kepala dia. Dia tak tahu bahasa Arab apa pun dia tahu, jadi dia tafsir ke kepala dia. Jadi ekstrim. Dia kata memang tak boleh nak ubah. Kalau cakap dia memang tak habis. Maknanya dia saja benar. Jadi ini masalah apa kan? Masalah manusia dia mencari sesuatu tetapi tidak berpandu kepada apa yang Tuhan tentukan, dan dia tak nak faham. Ada manusia dia tak nak faham, dia tak nak berubah. Dia kekal dengan kefahaman dia tu yang batil. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali dalam Quran bahawa Tuhan turunkan wahyu untuk jadi panduan manusia. Nak faham wahyu macam mana? Siapa yang paling faham? Yang paling faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah siapa yang paling faham wahyu ni. Dan kalau kita tengok masa Umar Al-Khattab menjadi khalifah, satu yang menarik. Umar tu kan, Umar dia sedia maklum, Abu Bakar itu sedia maklum, Osman, Ali dan sahabat-sahabat lain. Mereka adalah orang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar lah antara yang emosi. Maknanya dia tak dapat tenang. Dia tak dapat ketenangan. Emosi dia. Dia kata barang siapa yang mengatakan bahawa Muhammad ini telah mati, aku akan pancung. Orang yang paling tak tenang setelah dapat berita kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Umar. Baik, persoalannya Umar tak beriman kepada Allah hari akhirat. Ini soalan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dapat berita Rasulullah wafat, maka dia pun datang minta izin pada Aisyah nak masuk. Nak tengok. Maka Abu Bakar datang, dia tengok Nabi dah wafat. Maka pada ketika itu sahabat-sahabat beritahu, iaitu Umar sedang mengamuk, ya, di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar datang. Abu Bakar tengok Umar dalam keadaan yang sangat cemas, tak boleh terima. Maka kata Abu Bakar, duduk wahai Umar. Itu tu tengok Abu Bakar tengok. Dia bagi tahu kalau orang tu dalam keadaan marah, dalam keadaan tak boleh kawal, pertama Abu Bakar kata duduk. Duduk. Sebab apa? Bila kita berdiri, kita pernafasan kita kuat, tenaga kita kuat. Tak kita kuat. Duduk kamu wahai Umar. Ya. Sehingga Abu Bakar meninggikan suruh duduk. Turun kamu daripada mimbar. Duduk kamu. Dan kemudian dibaca ayat Quran. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Adakah kamu akan mengalihkan tapak-tapak kaki kamu itu seperti mana orang-orang yang terdahulu? Itu seorang Rasul. Seorang Rasul seperti mana Rasul-Rasul yang pernah dikirimkan, semua akan mati. Daripada Adam AS sampai Isa AS, semua itu sama macam Nabi kita Muhammad SAW. Semua itu dah mati. Jadi adakah kamu akan berundur, berpaling setelah Rasulullah wafat? Apa kata Umar? Bila dibacakan beberapa potong ayat Quran tentang Rasulullah SAW, kata Umar, seolah-olah inilah baru pertama kali aku mendengar firman ini, sedangkan aku duduk baca semua ayat tu. Kenapa tuan-tuan? Bila manusia dia hilang ketenangan, hilang, maka dia akan lupa. Dia akan lupa kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat ini Tuhan sebut wal yaumil akhir, iaitu mereka beriman pada hari akhir. Tak cukup hanya beriman dengan Allah, beriman dengan hari yang kamu akan dibangkitkan dan bertemu balik dengan kekasih kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena beriman bahawa
apa yang berlaku di dunia ni, ketidakadilan, perkara-perkara yang kita rasa tidak wajar, tak apa, kita tenang. Kenapa? Ada hari akhirat. Tak apa, kat dunia ni kamu nak ambil dunia ni, ambil lah. Dunia ni nak perlakukan dengan cara tidak adil, silakan, buatlah. Kita tak ada kuasa, tidak mampu, nak ambil cara haram, ambil lah. Tapi kita masih boleh tenang. Kenapa? Sebab ada hari akhirat. Di hari akhirat nanti Tuhan akan memberikan keadilan, sebab Allah tu Maha Adil. Maka kita boleh jadi tenang. Kat dunia ni orang nak tipu kita, kat dunia ni orang nak ambil cara batin, ambil, silakan. Kat dunia ni boleh terlepas daripada hukuman. Kebijaksanaan para peguam yang mungkin hebat di sudut memberikan hujah-hujah teknikal sehingga dia bebas, tak apa, bebas. Tapi jangan lupa, ada hari akhirat yang kamu tak boleh lepas, dan kita boleh tenang. Ketika dibaca ayat Al-Quran tentang Muhammad tu seorang rasul, dia seperti rasul-rasul yang lain akan mati. Umar terus jadi lemah longlai, terduduk dia. Tak boleh nak bangun. Sebab apa? Sebab terlupa dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita dihilang keterangan, syaitan akan menguasai kita. Syaitan akan menguasai kita. Dia kuasai pemikiran kita, kuasai jiwa kita, sehingga kita pun terlupa ayat-ayat Quran, peringatan-peringatan yang pernah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Bagaimana nak mendapat ketenangan? Salah satu disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi dia sendiri, iaitu mempunyai sifat sabar. Sabar daripada ujian. Nak tahu sabar ni, macam mana nak tahu sabar ni? Nak tahu sabar ni, tengok, kena uji baru tahu. Tak kena uji, tak tahu sabar ke tidak, ya? Maka ketenangan serupa inilah yang memenuhi jiwa Rasulullah SAW pada hari baginda berhijrah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiada perasaan cemas dan duka cita, tiada tekanan, ketakutan dan kegentaran, tiada digoncang oleh ragu-ragu dan keluh kesah. Disebutkan keadaannya dalam firman Allah, faqala nasarahullahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnain iz huma fi ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah telah menolongnya, yakni Muhammad, ketika orang-orang kafir mengusirnya. Hanya mereka berdua sahaja. Ketika keduanya berada di dalam gua, di kala itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Surah Taubah ayat 40. Baik, betul sekalian. Pada hari Rasulullah SAW telah membuat keputusan atas perintah Allah untuk hijrah. Kita sedia maklum, Nabi buat strategi, susun, Nabi fikir macam mana nak keluar. Betul sekalian, kita kena ingat balik kehebatan Nabi dalam menyusun gerak untuk bergerak menuju ke hijrah. Nabi dah belajar apa yang telah berlaku ketika Nabi pergi dakwah ke Taif. Ingat lagi kisah Nabi pergi Taif? Nabi pergi Taif bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah pergi keluar. Dan kemudian dia telah berjumpa dengan pemimpin Taif. Pemimpin Taif tanya dia, kamu nak pergi mana? Dia aku nak pergi ke Taif. Nak buat apa? Nak masuk kota Taif, nak dakwah sampai aku ni seorang Rasul. Pemimpin Taif ni kata, kami tak akan benarkan masuk. Kami tak terima. Mereka mengejek-ejek Nabi SAW. Kata Nabi, tak apalah kalau kamu tak terima, biarlah aku pergi dakwah kepada penduduk Taif. Mereka kata kami tidak akan benarkan. Lalu mereka pergi dulu dah beritahu kepada pemuda-pemuda Taif. Nabi sampai saja mereka telah bersedia dengan batu dan membaling Nabi SAW. Baik, cerita tu kita dah biasa dengar. Nabi berlari dalam keadaan dibaling dengan batu, luka kakinya penat dan tercungap-cungap. Dan ada satu doa Nabi mengadu apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mengadu kepada Kau kelemahan diriku dalam membuat strategi. Nabi sebut kelemahan dia dalam menyusun strategi. Plan tu salah. Jadi Nabi tak salahkan Tuhan, Nabi tak salahkan takdir. Nabi kata dia yang salah dalam menyusun strategi. Strategi salah, dia punya result mesti salah. Maka sebab itu dalam Nabi nak berhijrah, Nabi buat strategi. Strategi Nabi lebih bijak. Nabi dah matang, ya. Maka Nabi tak keluar dulu, Nabi pergi berlindung di Gua Sur. Yang mana kita sedia maklum dalam kisah itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa faqad nasarahullah, Allah Ta'ala itulah cukuplah Allah yang menolong kamu.
Cuba bayang, cuba tuan imagine bahawa kota Mekah pada ketika itu setiap penjuru pintu memang dikawal oleh pemuda-pemuda Quraisy. Tak ada ruang keluar. Tak ada keluar. Tak ada siapa boleh tembus. Berjaga 24/7, 24 jam setiap hari. Tetapi Tuhan kata faqad, cukup, memadai, tak perlu siapa-siapa apabila Allah yang nak tolong. Secara logik akal memang tak boleh lepas. Maka Tuhan kata dia yang tolong. Tolong ketika mana? Is akhrajahu alladhina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir nak musir kamu. Maknanya sebelum tu mereka nak usir Nabi keluar. Sekarang Nabi nak keluar, mereka pula mereka nak bunuh Nabi SAW. Saniyasnain, ayat Quran ni sebut ketika kamu berdua. Inilah ayat yang menyebut tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ni adalah cerita tentang bagaimana Allah angkat kedudukan Abu Bakar ketika kamu berdua. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ketika nak hijrah memang Tuhan dah takdirkan, dah tentukan Abu Bakar akan bersama dengan Rasulullah SAW. Banyak lagi sahabat-sahabat lain, banyak sahabat-sahabat lain, tapi Allah memuliakan Abu Bakar. Izhuma fi ghar, ketika mereka itu berlindung di dalam gua, iaitu gua Sur. Iz yaqulu li sahibihi, ketika itu berkatalah sahabatnya. Siapa sahabatnya? Iaitulah Abu Bakar. Jadi tengok dalam ayat ni Tuhan sebut tentang cerita Abu Bakar. Ayat ni penting ni. Dalam buku saya ketiga, Cabaran Pemerintah Khulafaur Rasyidin, inilah di antara satu bukti ataupun dalil selepas kewafatan Nabi yang paling layak adalah Abu Bakar untuk jadi khalifah. Walaupun ada sahabat-sahabat lain, ada Ali dan sebagainya, tapi ayat ini kita bagi ahli sunnah wal jamaah yang bukan berfahaman Syiah, kita menerima dalil ini sebab Tuhan sebut sahabat kamu itu yang paling rapat sekali, yang paling tahu sekali, yang paling faham sekali, iaitu Abu Bakar. La tahzan, ketika dia dalam keadaan tak tenang, ketika dia dalam keadaan risau. Kenapa risau? Risaulah sebab gua tu kecil. Dan pada ketika itu pemimpin-pemimpin Quraisy, musyrikin Mekah cari semua tempat sehingga sampai ke muka pintu gua. Kata Abu Bakar, aku sudah melihat kaki-kaki mereka. Sekiranya mereka tunduk sikit je, pasti mereka nampak kita. Tetapi pada ketika itu Nabi tetap tenang. Nabi tetap tenang. Apa yang Tuhan kata? Tuhan kata, wahai Muhammad, beritahu kepada sahabat kamu ni, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita, jangan sedih. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Jadi ini ayat satu contoh kita boleh amalkan, sebab ini Tuhan yang perintahkan kepada Nabi SAW beritahu kepada Abu Bakar tu, la tahzan, jangan sedih, jangan duka cita, Allah bersama dengan kita. Sama juga macam kita tu, kadang-kadang kita berdepan dengan situasi-situasi, mungkin kadang isteri kita emosi sikit, dapat berita-berita macam ni, maka kita pun baca ayat ni, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, jangan duka cita, Allah tu bersama kita. Jadi amalkan ayat ni juga dalam keadaan kita kelam kabut, dalam keadaan kita hilang pertimbangan, maka cepat-cepat ingat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ataupun dalam ayat ni disebut la takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Selagi kita buat benda baik, selagi kita buat benda yang Tuhan redha, lalu kita diuji dengan faktor-faktor luaran, maka kita ingatkan kepada orang di sekeliling kita, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, ataupun la takhaf innallaha ma'ana, jangan takut, Allah tu bersama dengan kita. Tak takut. Kat mana kita pergi pun Allah tu tetap bersama dengan kita. Baik, kemudian Nabi pun keluar hijrah. Walaupun ketika berada dalam gua telah pun diingatkan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, tapi manusia macam tu kan, manusia tetap akan ada perasaan bila keluar daripada tu dapat nak pergi ke, selagi tak sampai ke destinasi, Abu Bakar tetap dia ada perasaan risau, takut dengan keselamatan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, ketika aku jalan, aku terfikir, sebab laluan itu bukan laluan biasa, aku terfikir kalau ada musuh datang daripada belakang macam mana, maka aku pun duduk belakang Nabi SAW. Jika aku jalan duduk belakang Nabi, kemudian aku terfikir kalau musuh datang sebelah kanan macam mana, aku pun duduk sebelah kanan Nabi SAW.
Jika aku jalan, dia aku terfikir kalau musuh datang ke depan macam mana, aku duduk depan Nabi SAW. Jadi aku duduk depan, aku terfikir pula, kalau musuh datang sebelah kiri macam mana, aku pun duduk sebelah kiri Nabi SAW. Dan Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa kamu buat ni? Kata Abu Bakar, aku takut Rasul kalau musuh datang. Dia cerita kalau datang ke belakang, datang ke kanan, datang ke depan, aku pun duduk. Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, Allah jaga. Lagi sekali Nabi nasihat, Allah jaga. Sesungguhnya Allah jaga kamu jangan risau. Dalam pada tu, duk risau-risau tu, Nabi kata Allah jaga aku. Tiba-tiba Abu Bakar pandang belakang, dia nampak seorang yang menunggang kuda menuju ke arah mereka. Dalam duk risau tu musah dah. Dalam duk risau jadi sungguh. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat seorang sedang menunggang kuda menuju ke arah ini. Kata Abu Bakar, ketika aku sebut macam tu, Nabi tak jawab. Nabi tidak bagi respon. Yang aku dengar, Nabi terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan nak cerita, Nabi dia baca Quran sambil berjalan baca Quran. Kita ni nak baca Quran, nak kena duduk buka mushaf, nak kena buka handphone pun baca Quran. Kita tak jadikan amal sambil-sambil berjalan dia baca Quran. Nak baca lah apa-apa ayat dah tak jadi. Satu hari saya bagi ceramah dekat doktor-doktor pakar. Semua doktor pakar, macam-macam pakar hidup, pakar telinga, pakar ortopedik dan sebagainya. Saya sebutlah bahawa Quran ni boleh baca di mana-mana. Sampai kita duduk di kedai kopi, sampai kita duduk di restoran, sampai kita tengok handphone, kita buka, kita baca Quran, kita order teh tarik, order canai tak sampai, baca Quran. Handphone ada kan, semua ada. Tak payah kan, daripada kita dah baca wasiat dan baca Quran, bacalah 5-10 ayat pun tak apa. Jadi hari-hari kita baca Quran. Kemudian dia angkat tangan, dia kata, saya tak setuju Ustaz. Saya tanya, kenapa doktor tak setuju? Dia kata, nak baca Quran ni kena betul-betul lah, kena hormatlah Quran ni, kena duduklah baca Quran, ambil wuduk apa semua. Saya kata, itu pandangan Tuhan, bukan pandangan agama. Oh, lagi dia faham. Ingat hati-hati kita ni. Kita jangan ingat pandangan kita betul. Kita kena tengok pandangan bagaimana pandangan agama. Jangan kita ingat pandangan kita tu selari dengan agama. Kalau kita tak ada ilmu, jangan kita pandai-pandai. Saya tak setuju Ustaz. Kita Quran ni kena letak bawah, kena letak rehat, kena baca. Sebab itu kita kata baca sejarah. Sebab pentingnya baca sejarah. Maka kata Abu Bakar, ketika aku berjalan bersama Nabi SAW, ketika musuh berada di belakang menaiki kuda menuju ke arah, aku mendengar Nabi SAW membaca ayat-ayat Quran. Jadi jangan kita rasa pandangan kita tu pandangan agama. Penting baca sejarah. Tak ada benda lain aku dengar. Kemudian tiba-tiba aku dengar Nabi doa. Padahal Nabi baca Quran tu, dan aku dengar Nabi doa. Nabi kata apa? Wahai Allah, selamatkanlah kami dengan cara yang engkau kehendaki. Ini satu lagi. Betul sekalian. Nabi tak ajar Allah macam mana nak selamatkan dia. Kita pun sama tak? Kita ni bila kita minta dengan Allah ni, minta dengan cara adab. Apa dia? Ya Allah, aku serahkan kepada kau, macam mana kau nak selamatkan kami. Dia tak payah nak ajar Allah. Allah, musuh tu ya Allah, biar dia jatuh tersembah. Tak payah nak ajar Tuhan. Jadi kita dalam doa pun begitu. Kita minta Tuhan ni, minta yang terbaik dari sisi Tuhan. Macam mana Tuhan nak bagi? Terpulang pada Allah lah. Terpulang. Jadi kadang-kadang kita berdoa, kita mengajar Tuhan macam mana Tuhan kena buat kat kita. Tak betul lah gitu. Sebab Nabi betul begitu. Nabi kata aku serah pada kau. Dalam peperangan Badar, kita tengok doa Nabi. Nabi nak menang, memang semua nak menang. 300 lebih kawan dengan 1000 lebih. Nabi nak menang, tapi Nabi kata, wahai Allah, aku merayu kepada kau, sekiranya kami semua pakat mati habis semua hari ini, maka tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini orang yang menyembah kau. Sebab apa? Sebab aku Rasul akhir zaman, dakwah tak habis lagi. Maka selamatkanlah kami. Macam mana? Tapi tak kata, wahai Allah, turunkanlah malaikat 1000 malaikat. Tak ada. Tak ada. Nabi tidak ajar Allah macam mana nak selamatkan. Maka Tuhan tunggu sampai klimat. Maknanya ketika itu dah 2 orang dah sahabat syahid dikena serangan anak panah. Sampai macam tu, sampai dah mati dah 2 orang, dah syahid dah 2 orang, baru Tuhan turunkan 1000 malaikat. Nabi tak ajar Allah macam mana nak selamatkan. Dalam peperangan Ahzab pun sama juga. Dalam peperangan Ahzab, ketika musuh dah keliling kota Madinatul Munawwarah, ataupun disebut peperangan Khandaq, sahabat-sahabat pun dah tak ada apa nak makan. Sampai mereka mengadu kepada Nabi, lapar, bekalan makanan dalam tu pakai habis semua dah. Yang nak masuk tak boleh dah.
Nabi tak mengajar Allah. Bahkan Nabi mengadu pada Allah sehingga Allah Ta'ala mendatangkan angin ribut yang kuat pada malam hari di musim yang sejuk, sehingga kemah-kemah tentera-tentera Ahzab bakal terpelanting habis semua. Mana tahan duduk waktu malam ni sejuk, cuaca dingin, kemah pula terpelanting, rosak semua, masing-masing bungkus balik. Nabi tidak ada dalam, bahkan dalam tafsir menyebut yang datang angin tu adalah malaikat-malaikat yang mengangkat kemah-kemah dan mencampakkannya. Dalam tafsir kita tengok perbincangan itu cerita macam mana. Walaupun dia sebut angin, tapi sebenarnya Tuhan hantar malaikat yang mencampakkan semua kemah-kemah mereka. Patah riuk, tak boleh repair. Itu dalam kita berdoa ni, kita jangan mengajar Tuhan. Jangan hati-hati tu. Kita sakit, kita minta Tuhan beri kesembuhan. Seperti Nabi Ayub AS, dia sakit, tak boleh bangun. Dia kata, wahai Allah, janganlah kau sakitkan hati aku. Kalau kau sakitkan hati aku, nanti aku tak boleh mengingati kau. Wahai Allah, janganlah kau sakitkan lidahku. Kalau kau sakitkan lidahku, nanti aku tak boleh berzikir-zikir memuji kau. Terlantar sakit. Dia minta dua perkara je. Hati yang boleh ingat Allah. Dia minta lidah yang boleh berzikir memuji Allah. Setiap mengajar Allah. Kadang-kadang kita mungkin tak perasan kita ada Tuhan macam mana, seolah-olah macam Tuhan tak pandai. Wahai Tuhan, bagilah aku ni. Kerana kalau mereka beri, wahai Tuhan, bagi aku ni, bagi. Kita minta tak ada masalah, tapi jangan sampai peringkat permintaan itu macam mengajar Tuhan. Adab kita dengan Allah tu jaga, sebab Allah tu Maha mengetahui. Jadi kita minta pada Allah sebaik-baiknya. Apa yang baik di sisi Allah kita redha. Sebab nanti takut bila kita duk mengajar Tuhan apa kena bayar kita, bila kita tak dapat, kita tak boleh terima. Apa masalah Tuhan ni tak bagi? Dia aku dah buat macam-macam dah tak dapat lagi ada. Masa tu kita dah mengajar Tuhan, nanti akan datang kekecewaan. Nanti akan datang kepadanya rasa putus harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dalam ayat ini Allah beritahu kepada Abu Bakar melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu apa dia? La tahzan, jangan risau. Kalau kamu buat apa yang Tuhan perintah, jangan risau. Tuhan suruh kita buat apa yang dia buat, yang dia perintah kita buat, lepas tu jangan risau, susah hati. Jangan risau, sebab apa? Allah bersama dengan kita. Baik. Ada orang tanya, mengapakah orang beriman lebih berhak merasakan ketenangan dan ketenteraman jiwa? Apakah sebab keterangan itu tidak diperoleh oleh manusia di dalam ilmu pengetahuan, dalam kebudayaan dan falsafah, atau dalam apa-apa yang dihasilkan oleh teknologi moden yang menghasilkan alat-alat yang mempermudah dan memperindahkan kehidupan? Jawabnya memerlukan sedikit penjelasan supaya terang sebab musababnya dan hukum yang berlaku mengenai jiwa, sehingga jelaslah apa yang menyebabkan orang beriman lebih berhak memperoleh ketenangan. Baik, kata Profesor Qaradawi, persoalan sekarang ni, adakah orang beriman sahaja berhak mendapat ketenangan jiwa? Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Maka Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan sebenarnya orang tak beriman dia tak akan dapat ketenangan jiwa. Walaupun nampak dia macam dia calm down, nampak dia macam tenang, hakikatnya dia tidak akan dapat ketenangan. Contoh, kalau tuan-tuan baca seorang pemain bola sepak nama dia Josh Best. Siapa dia Josh Best? Pemain bola sepak Manchester United. Ya, tahun 70-an 80-an. Dia juga dikenali sebagai The Beatles. Rambut dia pun macam Beatles. Dia juga selebriti TV. Terkenal dengan kejayaan dan macam-macam. Selama 11 tahun dia bermain bola sepak, 167 gol dijaringkan. Kaya. Kemudian pada tahun 2005, sekitar tahun 2000, tahun 2000 dia dikena penyakit kanser, kanser hati, liver cancer, kanser hati, dan buat implan. Sejak itu dia mula memakan ubat sehingga menyebabkan buah pinggangnya rosak. Akhirnya dia dibawa ke hospital. Dibawa ke hospital dalam keadaan dipasang wire di badannya, anak dia bawa. Kemudian dia kata ke anak dia, pergi beli ruang dalam surat khabar. Masa tu surat khabar popular lah, nak iklan dalam surat khabar, pergi beli some pages in the newspaper. Ambil gambar dia yang terlantar ni dengan wire yang banyak ni,
letakkan gambar di dalam surat khabar. Dia terkenal pemain bola sepak. Tuan boleh pergi type dekat Google, type Josh Best. Bahkan ada filem yang buat tentang Josh Best. Saya tak jumpa lagi filem tu. Filem tu dah disiarkan lama dulu. Dia kata apa? Beli ruang surat khabar tu, letak gambar dia, dia terlantar di hospital dan tulis satu perkataan. Apa perkataan tu? Tulis satu ayat. Don't die like me. Jangan mati seperti saya. Peliklah pula. Masa dia hidup, dia bujang, dia popular, dia ke sana sini. Dia kata hidup dia ni, dia ada dua benda yang dia selalu buat. Apa dia? Dia kata dia seorang playboy, selalu bertukar-tukar pasangan. Yang kedua, dia adalah seorang peminum tegar alkohol. Memang dia drunker. Bahkan dia ada kelab malam di sini yang menjual wine dan sebagainya. Jadi akibat daripada terlalu banyak meminum minuman keras, maka dia kena kanser liver. Dan dia meninggal pada usia 59 tahun pada tahun 2005. Dan dia beritahu jangan mati macam aku. Pasal apa? Masa hidup dia popular, kaya, kekayaan dia luar biasa. Tapi bila dia nak mati, dia jangan mati macam aku. Kenapa? Sebab tu Dr. Syukur sebut di sini, orang yang layak mendapat ketenangan hanya orang beriman. Orang tak beriman tak. Nampak mungkin pada zahir kita nampak dia macam popular, nampak macam dia hebat, nampak macam dia kaya, nampak dia sanjung. Tetapi hakikat dalam jiwanya, dia bagi tahu jangan mati macam aku. Steve Jobs pun sama juga. Siapa tak kenal Steve Jobs? Pengasas Apple. Dia pun kena kanser juga. Di hujung hayat ini dia kata apa? Hargai keluarga. Keluarga kamu itulah yang paling berharga. Aku dulu kerja sangat dunia, sibuk dengan kerja, tak ada masa dengan keluarga. Bila sakit, keluarga yang jaga. Siapa nak jaga? Kawan-kawan nak jaga. Kawan boleh datang, Assalamualaikum, hai-hai, bye-bye. Tapi yang menanggung adalah keluarga. Dia terhargai keluarga. Siapa tak kenal Steve Jobs? Satu dunia popular, kaya raya, duit tak usah cerita. Tetapi di hujung hayatnya, iaitu dia melihat tidak ada kebahagiaan dengan apa yang telah dia buat. Sebab tu Dr. Syukur Qawi dia kata bahawa orang beriman itulah yang selayak-layaknya mendapat ketenangan jiwa, bukan orang yang tidak beriman. Sebab apa? Sebab nanti baru dah hujung dia tahu manusia ni dah hujung, nanti dia tahu apa dia cari dalam hidup selama ni, apa yang dia buat selama ni, apa yang dia miliki sekarang ni, apa yang dia nak bawa kemudian. Dia ada fikir, tapi orang tak beriman tak ada. Maka sebab apakah orang beriman itu lebih berhak mendapat ketenangan jiwa? Yang itu kita akan bincang pada kuliah yang akan datang dalam tajuk-tajuk yang telah disusun dalam buku ini, InsyaAllah. Karena itulah tentu sekali, ya, kita sambung nanti pada bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.